takutlah kita tengok semangat awak. Ya, saya memang bersemangat bila tengok tarian tradisional ni, Ri. Awak tengok tradisional ke awak tengok puteri-puteri? Saya tak boleh nak cakap. Tak boleh cakap, Makin dekat pula saya dengan dia orang. Okey, apa pun. Assalamualaikum. Selamat pagi ucapkan kepada semua penonton Malaysia hari ini. Ya. Ini kita bawakan secara istimewa. Bawakan puteri-puteri Mek Mulung kita. Ya, inilah dia orang kata seni tradisional. Kita nak kena martabatkan budaya setiap negara, kan? Dan sudah tentunya negara kita sendiri, Malaysia, mempunyai pelbagai tarian-tarian tradisional yang boleh kita ketengahkan. Antaranya tadi, kita ada tarian Mek Mulung. Mereka ni adalah daripada kumpulan kesenian Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam, selamat pagi. Dia macam nampak tenang, tapi nampak penat juga tarian sebenarnya. Okey, tapi kita sebenarnya ada tetamu juga yang akan untuk menceritakan mengenai apa yang bakal berlaku hari ini. Kita ada Puan Rohaniza Abdullah, iaitu Timbalan Pengarah Cawangan Penyelidikan dan Pembangunan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Jemputlah masuk ke rumah kami. Ya. Dan satu lagi kita nak perkenalkan, ini sangat istimewa, datang dari jauh ni, dari Mauritius. Kita perkenalkan tengok dulu, ini dia. Mereka adalah kumpulan antara peserta untuk festival seni hidup kita nanti akan berlangsung. Nanti kita akan lebih lanjut bersama dengan mereka. Say hi, good morning Malaysia. Hi, how are you guys? Yes. Alright, so kita pun ada sebenarnya tetamu yang akan mewakili Mauritius. Ya, kita jemput ini dia Miss Kavrina Jagu Monisomi. Monisomi, okay. Come here. Ketua Delegasi Mauritius. Yeah, how are you? Fine, and you? You good? We are good. Okay. Makin lama kita makin ke belakang. Mungkin kita ke depan sikit ya. Okay. Tapi nak kena ke depan tak boleh jalan macam biasa. Dia kena dia kena macam gitu. Okey, jadi kita mungkin nak berceritakan dulu mengenai seni budaya dan mesti Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara ada pelbagai program dan juga inisiatif untuk memartabatkan seni tradisional. Mungkin Puan Rohaniza nak ceritakan apa antara aktiviti-aktiviti, program dan kenapa Mek Mulung diketengahkan juga? Baik, sebenarnya kami bawa kesenian persembahan Mek Mulung dan juga daripada Mauritius pada pagi ini adalah kerana kita nak bawa kepada program Festival Seni Hidup ataupun Livi Art Culture Festival 2023 yang mana penganjurannya pada tahun ini adalah tahun kelima. Jadi kita bawakan, selain kita semarakkan kesenian tradisional yang merupakan yang diiktiraf oleh UNESCO dan juga warisan kebangsaan. Jadi kita orang kata kenapa nak panggil festival seni hidup kan? Jadi kita sebenarnya nak menghidupkan dan semarakkan kesenian-kesenian yang hampir pupus. Jadi selain daripada program-program ini juga kita juga latihan dan juga bimbingan dan juga kita ada program-program seni budaya yang lain lah. Berapa buah negara? Yang akan hadir pada tahun ini adalah sebanyak 13 negara termasuk Malaysia. Kalau saya boleh sebutlah antaranya adalah dari Mauritius, India, Sri Lanka, kita ada dari Uzbekistan, Kazakhstan, kita ada daripada Mexico. Itu adalah antaranya lah. Okey. Kita tahu bahawa bila kata seni hidup ini, kita nak menghidupkan semula seni yang mungkin hampir pupus. Jadi Mek Mulung ni diangkat untuk kita ketengahkan bagi kita memperkenalkan balik kepada terutama generasi baru lah macam awak Saya baru belajar. Saya first time juga tengok sebenarnya Mek Mulung ni. Mungkin boleh ceritakan sikit bagaimana kebudayaan ini perlu kita diangkat balik lah kan. Contoh Mek Mulung ni pun tak semua tahu kan. Adik tahu ke Dik? Saya tak tahu kakak. Okey, sebenarnya kesenian Mek Mulung ni berasal dari Kedah, berusia dah hampir 400 tahun dan telah mendapat pengiktirafan warisan kebangsaan pada tahun 2015. Jadi JKKN mengambil inisiatif untuk semarakkan persembahan Mek Mulung kepada generasi muda lah terutamanya. Macam kita laksanakan program perantisan, Mek Mulung adalah salah satu kesenian yang kita bawa di bawah program perantisan. Jadi kita latih pelapis-pelapis muda untuk mereka mahir dalam kesenian Mek Mulung supaya mereka boleh bawa persembahan ini dalam dan juga luar negara. Okay, Miss Kavrina. Yes. Yeah, Mauritius, one of the African country that from like East Africa. East Africa. You guys have your own culture and traditional diversity. dance that you want to tell us. So what is
the dance, that traditional dance that you want to show us? So during the festival, we will showcase the Sega Tipik. Sega Tipik. Yes, okay. Sega Tipik, which is the traditional dance in Mauritius, which was inscribed as an element under ICH, Intangible Cultural Heritage, at the convention of 2003. And it's not only Sega Tipik, but the group here is very diverse. Okay. So we have 4 elements inscribed at the UNESCO under the 2003 convention. So the first one is the Sega Tipik. Sega Tipik. Sega Tipik. Sega Tipik. Yes. Sorry about Sega. our tongue. The first one is Sega Tipik. The second is the Sega Tambour from the Rodrigues Island. Sega Tambour. The third one is the Bhojpuri folk song. Bhojpuri folk song. It's a bit from Indian descendants, ancestors from India. And then the last one is the Sega Tambour from Chagos Island. So during the festival, our group will try to do a fusion of all these 4 types of Sega and dance forms. Okay. So it is a mixed, it is a very mixed performance with musical instruments, singing, and also dancing. No, you have to pay about 50 USD. What It we is call this very one? fragile. Yes. Very fragile. Very fragile. Yes. What we call What's the it? instrument's name? What we call it? Burp. Oh, okay. Oh, yeah. Okay, what? Okay. Okay. Oh, you need to push it? Okay, it's a very unique. Okay, yes. maybe what's the significant about this instrument and this culture with Mauritians? Okay. People? Mauritius was not an independent island before 1868. Yes, and we were under the British Empire, and they brought slaves to the country. Okay. So all our descendants come from slavery and indentured laborers. So during that time, the slaves, they had a very harsh life. They were mistreated, and they were not paid for their labor. So to try to get some relief during their hard time, they practiced the Sega. So all these instruments, they made themselves with materials they had at hand during that time. So you will see it's a lot of wood. Yes, wood. Goat skin. Where is it? Oh, okay, yes. this one. All the things that were available during that time, which were very easily available. What about this equipment? And this is the Maravan. Marhaban? Maravan. Marhaban? Can you share how to play? Okay. Nice. Oh, macam tampi. Tadi tak nampak macam parut kelapa tu ada dekat depan tu kan? Nampak macam honeycomb pun ada. Okey, tapi itu apa yang kita boleh belajar dan juga kita boleh tambah ilmu pengetahuan kita dalam festival seni hidup. Kita tengok Mauritius punya seni tradisional, tapi antara tarian yang saya teruja tengok tadi adalah daripada Mat Mulong sendiri. Tadi teruja saya teruja tengok semua tarian. Saya faham. Okey, so nak tanya semua orang Kedah Oh, bukan. Tengok, walaupun bukan orang Kedah tetapi inilah Malaysia. Yes. Dan kenapa walaupun bukan daripada Kedah tapi kenapa memilih tarian Mat Mulong? Sebab untuk performance LACF ni, kami memang diminta untuk mengadakan persembahan bersama dengan kumpulan daripada Kedah untuk mempersembahkan teater Mat Mulong ni. Di mana persembahan dia kalau macam Cik pernah tengoklah kan Mak Yong, struktur persembahan dia sama. Dia ada tarian, ada nyanyian, ada sketsa, ada muzik. Watak-watak dia pun lebih sama. Dia ada raja, puteri, watak awang dan inang-inang. Struktur persembahan dia sama. Jadi macam mana dengan pakaiannya pula? Aksesori yang dipakai tu adakah memang banyak dan berat? So biasa untuk watak utama lah kan, kalau puteri dia memang agak berat sedikit lah. So untuk inang-inang dia lebih simple macam ni. Baju kebaya lah. Kebaya atau kurung Kedah. Kurung Kedah kan, baju kurung Kedah. Lagi selesa pakai. Kurung Kedah. Kita tanya Puan Rohaniza. Okey, Mat Mulong antara salah satu cabang lah. Ini sebenarnya untuk memperkenalkan diri kita, siapa, akar umbi kita berasal dari mana dan sebagainya. Sepada dengan festival seni hidup nanti, apa lagi sebenarnya yang boleh dipaparkan untuk mereka yang akan ke festival? Okay, selain persembahan utama negara-negara, 13 negara, kita ada demonstrasi, batik, kelingkang, kita ada juga bengkel. Kalau berminat dengan Mat Mulong, boleh hadir untuk bengkel. Saya sentiasa berminat. Bengkel Mat Mulong, dan kita ada
ada bengkel mayung dan juga kita ada lenggang kebaya. Sebab tu saya pakai kebaya hari ini. Jadi pada 21 Februari nanti kita ada acara untuk lenggang kebaya. So ramai datang pakai kebaya dan kita ada juga forum daripada Flex lah. SKL. 20 Oktober sehingga 22 di Lalaf Mall Bukit Bintang. And Miss Kavrina, why Malaysia need to come to Festival Seni Hidup to see Mauritius traditional dance? Because it is very vibrant, colorful, like you see here. I love your costume. And then we try to bring lots of I see that a lot of countries will be performing. So to see this mix of all these cultures during the festival, with Mauritius is part of it. So the audience will get a large variety of musical culture, art, crafts in the form of our musical instrument. So I invite everyone to come and enjoy. And I also, from the part of Mauritius, thank the Ministry of Arts and Tourism of Malaysia for the invitation. And I hope that everyone can enjoy it, as well as we will also be enjoying. Thank you for joining us. Thank you very much. Thank you too. Okay, guys, are you ready for the performance? Okay. We cannot wait to see your Mauritius traditional dance. Alright. So, guys, kalau anda tak sabar nak tengok, mari kita berdiri di sini untuk saksikan tarian Mauritius Sega Eco. Mazine quand l'île Maurice, encore Koumen, la forêt vierge. Un galet de la terre, au milieu de la mer. Koumen, bouquet fleur découvert par une bonne voyageur. Ce-tu bien content quand ce fin trouvé dans la rivière. Ce-tu bien bisaga et labouré pour capable cultiver sur la terre. Depuis sa zoula, un histoire commencé, ça m'est pour capable oublier. Pour nous finir arrive là, ça m'arrête en cause la rivière noire, souvenir sur la vision laissée. Depuis sa zoula, un histoire commencé, ça m'est pour capable oublier. Ça m'arrête en cause la rivière noire, souvenir de la vision laissée. Pour lui, pour être canon, esclave tu débarquais, la scène dans les coups, la scène dans les pieds. Tu débarquais, tu gagnes parté. Jusqu'à l'écho, tu saignais. Tu débarquais, tu gagnes pâté. Jusqu'à l'écho, tu saignais. C'est qui pas qu'à résister. Je disais, je d'écho noyé. Depuis sa zoula, un histoire commencé. Ça m'est pour capable oublier.
Okey, kembali pada bumi yang nyata. Kembali keluarkan tadi. Keluarkan yang tadi. Sebab sekarang ni kita nak pergi ke satu isu yang sangat penting dan juga perlu untuk kita ambil tahu, iaitu mengenai vape. Betul. Kan? Dan ada sekarang ni unsur dadah di dalam vape pula. Dengar ceritanya. Ada yang perisa-perisa. Kan dia ada perasa-perasa dia tu kan? Yang dijual. Dan sekarang ni ada pula perasa yang ada dadah. Maknanya parti dadah tu dimasuk dalam bajuhan tu kan. Kepada yang membimbangkan ininya kepada remaja lah, kepada budak-budak generasi baru ni kan. Kadang-kadang kita rasa macam vape tu vape biasa, tetapi ini yang luar biasa yang kalau kita dulu kita berhadapan dengan tukang dadah secara berdepan, saya sorok dan sebagainya, tapi kali ini mereka cara lain pula. Atas talian pun ada dijual talian, kan? Flavor ini. Jadi kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Amani Ahmad Tajuddin, iaitu Jabatan Perubatan Rawatan Utama di Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okey Doktor, ini adalah satu perkara yang membimbangkan sebenarnya. Apa yang kita katakan tadi. Vape sendiri dah membimbangkan. Bila pula mempunyai unsur dadah di dalam vape, itu lagilah membimbangkan, terutamanya kepada ibu bapa. Adakah perkara ini benar? Ada flavor tu, perasa tu sendiri yang ada unsur dadah? Okey, terima kasih atas jemputan MBHI ini. Dadah dalam vape sebenarnya bukan benda baru. Kita dah dapat report ada dadah dimasukkan ke dalam cecair vape sejak tahun 2013, 2015 lagi dah ada. Okey, jadinya pada tahun 2015 sendiri, laporan di Malaysia sendiri mengatakan vape tu sendiri dah diletakkan bahan dadah terlarang. Contohnya macam apa? Magic mushroom. Pernah dengar tak magic mushroom? Tak dengar. Kita budak baik, Doktor. Okey, alhamdulillah. Kalau budak baik, alhamdulillah. Tapi kalau kita tanya remaja zaman sekarang, rata-rata kalau saya tanya mereka di program sekolah, kalau you pergi kedai vape, you cakap apa pada orang kedai kalau you nak dadah? Cakap dia shroom, magic mushroom. Bahan psikoaktif dia bernama psilocybin. Okey. So magic mushroom ni memang sangat terkenal di kalangan remaja kita. Dia pergilah mana-mana kedai pun, sama ada underground ke over the ground ke, memang sangat senang nak dapat. Ya, wow. Daripada apa yang Doktor katakan tadi, maknanya perkara biasa berlaku sekarang ni. Tak, masalahnya kita tahu bahawa rokok elektronik ni baru saja. Kita rasa macam baru je. Baru je. Tapi bila Doktor kata dah ada data 2013, 2015 tu, itu sangat menggerunkan. Maknanya kita ni dah terlewat tahun ni, apatah lagi ibu bapa. Baik, kita nak berbincang lebih lanjut sekejap lagi, Doktor. Tapi kita nak dengar dulu. Ini MHI telah lakukan tinjauan. Betul. Mengenai pandangan orang ramai berkenaan dengan topik yang kita bincangkan ini. Kita sama-sama saksikan dulu. Kandungan bahan terlarang dalam e-rokok termaktub di bawah undang-undang sedia ada, iaitu Konvensyen Dadah Narkotik 1961 atau Konvensyen Substance Psychotropic 1971 dan lain-lain yang boleh menyebabkan ketagihan dan kesan sampingan yang teruk. Lebih 800 dadah psikoaktif baharu atau New Psychoactive Substance NPS dipercayai digunakan dalam cecair rokok elektronik atau vape yang boleh memberi kesan khayal. Biarpun sudah melebihi 40 tahun di pasaran, kandungan bahan terlarang itu semakin berleluasa dagangannya. Lensa MHI sempat mengunjungi kedai vape di sekitar Lembah Kelang. Namun rata-ratanya didapati tidak menjual vape seperti yang dinyatakan. Mungkin sahaja dijual hanya kepada pelanggan tetap atau melalui tempahan awal. Kalau yang terpening tu yang ni yang kuat ni? Akso kot, Nasi Tobacco. Orang macam jual yang macam pada pening. Oh, tu tak ada. Tak ada. Yang macam tadi tu dia orang banyak jual kat mana? Dia banyak jual Facebook. Ada tak? Link. Ada. Ada. Abang ada grup ke bang? Abang search ni mesti jumpa. Search tag apa Cik? Abang cari flavor pening ke tak flavor pening ada buah. Oh, tag je flavor pening dah buat. Dia ada yang gorilla.
Baik, di deretan kedai kebanyakan premis tidak dibenarkan untuk menjual barangan seperti yang mengandungi bahan-bahan seperti berkenaan lah. Tapi saya dapat makluman daripada orang yang menjual bahan itu mengatakan kandungan-kandungan seperti itu ada banyak dijual di laman sosial seperti Facebook dan sebagainya. Cuma type sahaja flavor pening ada grup yang akan menjual barangan-barangan terlarang seperti itu. Bagi mendapatkan bukti kukuh, cubaan menghubungi secara rawak penjual perisa vape berkenaan di media sosial percaya ternyata benar sememangnya banyak dijual di atas talian. Serendah RM90 untuk 10 ml sehingga mencecah ratusan ringgit bagi satu unit. Pelbagai perisa ditawarkan dengan harga lebih murah sekiranya dibeli secara borong. Pengambilan magic mushroom bukan isu baharu. Namun penyalahgunaan yang diasimilasi dalam budaya menghisap vape, terutama dalam kalangan anak muda, kebelakangan ini amat membimbangkan. Sebagai orang dewasa yang melihat perkembangan anak-anak, bagaimana pandangan mereka tentang isu ini? Anak-anak kita yang bawah tanggungan kita bagi duit belanja kan. Jadi kita limitkan belanja diorang lah bagi saya. Kita limitkan duit belanja diorang. Bagi cukup-cukup, jangan bagi lebih. Kita sayang anak kita tapi kita kena sayang lebih lah. Kita kena tahu apa dia belanjakan duit dia. Selain makanan apa yang dia beli kan. Kita kena tahulah segala jenis perbelanjaan yang dia belanja. Ibu bapa perlu sentiasa memantau, cek beg ke phone dan tingkah laku lah. Yang paling obvious kita boleh nampak daripada segi perubahan kelakuan kalau misap vape. Pada segi kawan ke keluarga ke, dia akan anggap kita ni jual benda yang tak elok lah, dan kita salurkan pada orang benda yang tak elok. Sedangkan kita meniaga jual vape ni ibarat macam yalah kita cakap rokok ke macam tu lah, bukannya benda-benda yang tak elok. Yang bagi saya memang kita cakap vape ni bukanlah yang ni, tapi orang cakap untuk alternatif berhenti rokok. Pelan-pelan kita ubah berhenti rokok, mungkin lepas tu boleh berhenti vape pula. Macam tu lah bagi saya. Penambahan dadah di dalam cecair vape membuktikan potensi tinggi untuk menjadi peranti bagi penyalahgunaan bahan lain. Sudahlah amalan menghisap vape mempunyai risiko tersendiri. Ini diburukkan lagi dengan penambahan bahan aktif yang berbahaya seperti magic mushroom, ganja dan jenis dadah yang berbahaya. Wow. Baik, sekali lagi kita berikan penekanan topik kita adalah berkenaan dengan unsur dadah dalam vape, iaitu rokok elektronik, maknanya bahan terlarang. Kita tahu bagaimana strategi mereka dijual dalam talian kan. Ini yang membimbangkan. Baik, kita terus bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Amani Ahmad Tajuddin. Okey. Kita tahu ini keadaan ni macam mana kita nak tahu bahawa sebab vape ni dijual ada macam biasa, tapi unsur dadah ni yang kita tak dapat detect, kita tak dapat kenal pasti bagaimana kan. Dan kadang-kadang orang kata, oh ibu bapa kenalah pantau anak-anak. Masalahnya kalau anak-anak tu umur sampai 5 tahun kita boleh pantau. Yang lebih daripada tu kan. Sekolah tu. Betul. Okey. So yang merisaukan sekarang adalah remaja sebab peer pressure tu is very real. Bila dia pergi sekolah, memang vape ni perkara utama dia sebab peer pressure. Kawan-kawan sekeliling vape dan dia akan mempengaruhi kawan dia yang belum vape, ataupun dia rasa dia perlu masukkan dia masuk ke dalam satu-satu geng. Dia nak rasa belonging to a group. So kawan dia akan ugut dia lah, kalau you tak vape, you tak boleh masuklah ataupun you kena bully. So how do we detect there is a drug dalam vape? Actually susah sebenarnya, melainkan dia ada simptom. Okay? Simptom dia paling teruk sekali adalah psikosis. So psikosis ni apa? Dia dah rasa very agitated. Dia datang tu dia macam sangat, sama ada dia sangat gembira yang macam tak boleh fikir apa salah gembira sangat ni, ataupun dia socially withdrawn, dia macam tak boleh berjumpa dengan orang. Dia cakap mengarut-ngarut, dia ada halusinasi. Halusinasi ni maknanya dia mungkin dia nampak sesuatu yang orang lain tak nampak, ataupun dia dengar benda yang orang lain tak dengar. Seseorang ataupun sesuatu bercakap dalam minda dia, memberitahu dia untuk membuat sesuatu. So itu adalah antara yang boleh berlaku lah. 2 tahun lepas actually masa COVID, ada seorang pesakit muda di universiti, bukan Universiti Melaya, salah sebuah universiti, datang ke kaunter dekat PPUM dan bagi tahu dia datang tu dalam keadaan mata dia merah. Bila kita tanya dia what happened, dia tak boleh jawab. Bila kita check blood pressure dia so high, budak ni muda,
baru umur 20 tahun. Wow. Tak logik blood pressure dia go up so high sampai 160, 100. So bila kita dah stablekan dia, kita tanya, apa jadi pada you? Dia kata dia ambil dadah. Dadah dalam apa? Dalam vape. Okay. So kesan immediate daripada ambil dadah ni adalah dia punya tekanan darah dia boleh naik. Heart rate dia boleh naik. Dia akan rasa berdebar-debar. Kadang-kadang dia rasa berpeluh-peluh. Tapi apa yang dia nak capai pada mulanya adalah dia nak rasa kegembiraan. Kegembiraan tu untuk mereka yang ambil dadah ni, kegembiraan tu sementara saja. Antara 3 ke 6 jam selepas tu dia akan hilang. Lepas tu dia nak ambil the next path. Untuk dapat lagi kegembiraan tu. So now bila kita bercakap pasal dadah dalam vape, kita bukan saja bercakap pasal ketamine ataupun magic mushroom yang psilocybin tadi, tetapi kita kena tahu nikotin tu juga sebenarnya dadah. Punca utama addiction kepada vape adalah nikotin. Tetapi kanak-kanak dan remaja sekarang, dia bukan saja terpengaruh dengan nikotin dalam tu sebab dia tak kisah pun pasal nikotin. Tapi memang the brain cells of children memang senang sangat addicted dengan nikotin berbanding dengan orang dewasa. Macam gula-gula lah. Macam gula-gula tapi dia lagi teruk daripada gula-gula. Okey. So sekarang ni flavoring dia dan pewarna dia pun sendiri menyebabkan seseorang kanak-kanak dan remaja tu sangat suka kepada vape dan marketing strategi. Dia rasa macam toy, dia rasa macam Lego. Dan sekarang ni dekat kedai-kedai, okey, you pergi, you akan tahu, dia akan tengok dia marketing dia letak 3 meter dan ke bawah. Maknanya dia nak target siapa? Kanak-kanak dan remaja. 3 meter ke bawah. Dia tak letak sampai 5-6 meter sebab orang tak boleh nak capai. Budak kecil tak boleh capai. So the tobacco industry ni, taktik dia adalah kepada remaja dan kanak-kanak sebenarnya. Jadi apa status sebenar vape ni di Malaysia? Okey, kalau status sebenar, kalau kita ikut Islam, sebenarnya minggu lepas pun Menteri Agama dah mengeluarkan fatwa, mufti wilayah mengeluarkan fatwa mengatakan vape adalah haram. Sama seperti rokok konvensional. Mengenai vape sendiri sebenarnya walaupun kita kata haram, tetapi ia dijual sebagai barangan elektronik. Sebab tu kita nampak banyak kedai vape dekat Malaysia ni, okey. Dan kanak-kanak mudah sangat untuk dapat sebab pada 1 hari bulan April 2023 tahun ini nikotin telah dikeluarkan daripada Akta Racun. Apabila langkah ini telah dilakukan, ia memberi impression kepada remaja sebenarnya, vape ni halal lah. Tak berbahaya. Tak berbahaya sebab nikotin dah dikeluarkan. Padahal itulah punca utama addiction dan menjadi keracunan. Ada baru-baru ni ada a few years ago Pusat Racun Negara mengeluarkan laporan kanak-kanak bayi berumur 3 bulan keracunan nikotin. Tak tahu macam mana boleh minum nikotin. 3 bulan. Minum? Yep. Baru-baru ni ada kanak-kanak kecil kena sawan sebab keracunan e-liquid daripada vape. Memang kita kata kenapa ibu bapa tak pantau, tapi kenapa adults jual vape? You kata untuk adults, tapi kenapa sekarang ni pembeli utamanya adalah remaja dan young adults. Okey. Berkenaan dadah yang dimasukkan dalam vape ini, kes-kes yang diterima, mungkin PPUM kan banyak kes yang diterima. Paling membimbangkan apa? Mungkin boleh kongsikan jugalah kan? Antara kes-kes yang berlaku. Okey, sebab kes yang diterima selalunya akan pergi ke pakar psikiatri. So dia akan masuk terus ke ward psikiatri dan memang ada remaja umur 15, 16 yang di-refer oleh ibu bapa mereka sendiri ataupun guru daripada sekolah. So kanak-kanak ataupun remaja ni masuk ke ward psikiatri untuk dirawat oleh kerana masalah dengan dadah di dalam vape. Tetapi saya sendiri dengan seorang pakar psikiatri daripada UIA pernah mengeluarkan laporan, kita buat report mengenai 3 orang vapor meletakkan dadah psilocybin ni dan mereka perlu diintubasi, kena masuk tube kerana dadah ni lah psilocybin ni yang dimasukkan ke dalam vape. Dia tak sedar sebenarnya kawan dia dah masukkan. Sebab rokok konvensional tak boleh manipulate. Tapi e-liquid siapa-siapa boleh masukkan apa-apa. Very interesting fact, baru-baru ni awal tahun seorang kanak-kanak remaja berumur 15 tahun, seorang India. Kita pergi ke sekolah dan dia bagi tahu kita sendiri, dia tumbuk tar jalan raya, masukkan ke dalam e-liquid kerana dia kata berbanding dengan minum arak, bila masukkan tar dia rasa lagi mabuk daripada minum arak. Wow. Ini kanak-kanak 15 tahun ya. Macam mana dia tahu datang idea tu? La ilaha illallah. Yes, mana datang idea? That's exactly the point. YouTube, social media, experimentation.
So our children are experimenting. Kita nak guide tapi kita tak ada dengan anak kita pada setiap masa. Jadi itu yang membimbangkan kita dan sudah tentunya ada pelbagai langkah doktor yang kita akan lakukan untuk kita mengawal. Jadi antara mungkin nasihat-nasihat doktor yang kita boleh buat doktor untuk at least mencegah sebelum berlaku perkara ini. Nombor satu, ibu bapa, adults dan society kita semua kena bertanggungjawab dengan memberitahu anak-anak remaja kita dan kanak-kanak jangan sesekali dekat dengan vape. Kalau ada kawan offer vape, say no. Just say no. You takkan dibuli pun. Sekali dua dia kata, you dah say no, dia takkan bully you lagi. Nombor dua is kita kena sentiasa mencari ilmu tu. Vape ni sebenarnya dah lama ada kat Malaysia tapi dia makin teruk dan kita melihat remaja makin banyak menghisap vape. Daripada 14.9% daripada NHMS tahun lepas, daripada data yang kita buat di Universiti Melaya, 15.2% tahun ni remaja menghisap vape di Klang Valley alone. Wow. Okey, jadinya jika kita tidak mengawal dia daripada sekarang, sebab kita sebelum ni kita kata dadah ni berbahaya. Kita ada terlalu banyak stigma kepada orang yang mengambil dadah. Tapi kita sendiri allow this vape industry to bloom and kita tak boleh kawal orang letak dadah kat dalam tu. Jadi kita kena kawal selia mesti kena ada untuk vape. Dari awal kan? Sebenarnya dari awal kita perlu mencegah. Jadi bila kita bercakap pasal vape yang telah pun diletak dadah, perkara itu menjadi semakin bahaya. Lagi-lagi bila melibatkan mereka yang bersekolah. Dekat sekolah pun macam doktor cakap tadi, dalam kelas pun ada yang menghisap rokok elektronik ni. Tapi kalau misalnya, saya nak tahu juga, misalnya kalau macam dadah dalam vape ni, kita tahu kalau dadah tu kan dia ada suka-suka. Dia kalau buat vape, kalau dia sedut, apa, dia tak sesak nafas ke doktor? Dia punya kan macam impact dia kepada seseorang tu. Dia boleh ada sesak nafas, okay? Especially kalau dia ambil cannabis, kalau dia ambil ketamine, dia boleh ada sesak nafas. Dia boleh mengalami sakit kepala. Dia boleh mengalami mata dia kabur pada seketika waktu. Dia boleh rasa terbatuk-batuk. Sama sebab dalam vape ni, bila dia ada dadah, dia akan berinteraksi juga dengan nikotin yang ada kat dalam tu. Jadinya nikotin pun efek dia boleh menyebabkan berdebar-debar. Berdebar-debar itu bukan just biasa-biasa yang kita boleh kontrol, tapi berdebar-debar itu sampai dia rasa tak boleh fokus. Sebab tu, anxiety, yes. So sebab tu orang yang ambil vape, tak kisahlah sama ada dadah ataupun tak ada dadah tapi ada nikotin sahaja pun, mereka akan mengalami kesukaran untuk dalam kelas. Dia tak boleh concentrate bila cikgu mengajar dia. So bila cikgu tanya soalan, dia tak boleh jawab. Lepas tu dia akan ada social isolation dalam sekolah sendiri dan dia tak akan perform bila dia exam. So those are among the things yang kita nampak dalam pelajar lah. Ada satu lagi doktor, kalau rokok kita tahu ada second hand smoker. Asap tu boleh menjadi kita menyebabkan kita yang tak isap rokok pun dapat asap tu bahayanya. Bagaimana pula dengan vape? Vape pun sama. So contoh ya, kalau kita yang tak pernah vape tapi kita sentiasa dikelilingi dengan orang yang vape di tepi kita, sebab dalam vape tu, asap dia tu sebenarnya boleh ada nikotin juga dan kita eventually pun boleh rasa ketagih dan kita akan bertukar menjadi vapor. Dan dalam dia punya asap tu sebenarnya ada logam-logam berat. Nikel, kadmium, kromium. So semua tu adalah punca-punca seseorang mendapat kanser. So bukan saja vapor boleh mendapat kanser, kita second hand vapor pun boleh mendapat efek daripada vape sebenarnya. Okey. Berkenaan dengan topik kita hari ini, unsur dadah dalam vape, mungkin doktor kepada ibu bapa lah terutamanya kan, kita nak tahu juga sebab kadang-kadang vape ni dijual, dia bukan vape yang tu je, dia punya ni flavor tu. Kadang-kadang flavor tu yang kita tak tahu kan, anak-anak kita beli dalam talian dan sebagainya, tiba-tiba sampai dia upgrade flavor tu, dia upgrade lah, dia letak macam-macam kan, menjadikan flavor tu ada dadah dekat dalam tu. Jadi mungkin nasihat doktor untuk ibu bapa lah, ibu bapa terutamanya. Alright. Saya rasa ibu bapa sebenarnya kena be aware. Kalau ibu ataupun bapa sendiri di rumah adalah vapor, tolong jangan tunjuk vape tu kepada anak. Sebab anak akan mengikut contoh ibu bapa di rumah. Walaupun bapa dia tak benarkan, tapi bila bapa dia letak di atas meja, dia akan cuba-cuba. Dia 2 kali cuba saja vape, hisap, terus addicted. Lepas tu dia akan beli dekat tempat lain. So nasihat saya, nombor 1, jangan dedahkan anak kita kepada vape. Nombor 2, always tanya anak kita mengenai vape, ada tak kawan-kawan vape. Kadang-kadang kita kena check beg sekolah anak kita, tapi tolong faham bahawa addiction ni
memang masalah anak kita, tetapi kita perlu bantu mereka untuk berhenti. Dan remaja memang nak kita tolong, tapi mereka tak tahu macam mana nak ditolong. We have to help them, because dalam satu sekolah ada berjaya 2 pelajar yang berhenti vape di salah satu sekolah di Petaling Jaya. Budak Melayu, Form 1, 2 orang, dan dia sekarang dah berhenti selama 4 bulan, Alhamdulillah. So we have to help them to stop vaping. Wow, jadi Doktor, terima kasih banyak untuk nasihat dan juga peringatan yang diberikan untuk isu kita, iaitu unsur dadah dalam vape hari ini di MHI. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Nur Amani Ahmad Tajuddin di atas kehadiran hari ini. Ya, jadi ibu bapa kita harus pantau anak-anak kita. Terus untuk memberi perhatian 100% di luar dan juga di dalam rumah. Saya suka tadi doktor cakap, kadang-kadang kita ibu bapa, kadang ibu bapa ni tahu marah je, tapi sebenarnya kita kena bagi jalan juga. Kita kena bantu, bagi sokongan untuk mereka berubah kepada jalan yang terbaik lah kan. Baik, kita nak berehat seketika, kembali nanti kita nak kongsikan banyak lagi di MHI, antaranya perkembangan isu semasa dan sebagainya. Ya, macam mana pula dengan Pesta Bola Merdeka semalam? Kita akan ceritakan kejap lagi tentunya di MHI. Yes, kalau kita buka surat khabar hari ini ada banyak berita-berita penting yang kita nak kongsi, tapi kita pilih beberapa lah. Antaranya dalam Harian Metro, kalau kita buka muka surat 2, bahagian lokal ada cerita mengenai budak 8 tahun keluar neraka, tajuknya. Apabila budak 8 tahun ni yang telah pun didera selama 6 bulan, lebih daripada 6 bulan dan cukup menderita, ditemukan dalam keadaan tidak bermaya dan dibiarkan berbogel, dikurung dekat dalam tandas rumahnya. Dan nasib baik jiran dia datang, jiran dia nak tumpang peti ais, nak simpan barang basah, dan jirannya nampak perkara itu, menyedari perkara itu berlaku, dan jirannya membuat laporan kepada Pertubuhan Bukan Kerajaan, NGO. Inilah dia. Pentingnya jiran untuk ambil tahu. Bukannya orang kata nak menyebut. Kan? Tapi kadang-kadang kena menyebut juga. Kalau dengar suara anak jiran menangis tu, tolonglah pergi tengok. Ambil tahulah apa sebenarnya punca anak jiran tersebut ni. Bukannya kita terus terjah ke apa, tapi kita ambil tahu siasat untuk kita membantu kalau ada perkara-perkara seperti ini berlaku. Jadi ada satu lagi cerita yang saya nak cakap tadi tu. Ni. Mana? Kita kongsikan wajah-wajah penyokong Harimau Malaya semalam. Pesta Bola Merdeka kan. Pastinya ini satu kegembiraan ke? Satu kesedihan untuk kita. Bila perlawanan pertama kita menang 4-2 menentang India. Bila masuk final kita bertemu dengan Tajikistan, kita tewas 2-0. Dan sudah pastinya Kim Panggun akan ada pelbagai perkara untuk dibaiki. Untuk pasukan Harimau Malaya. Tapi saya pasti semangat Harimau Malaya juga penyokong-penyokongnya sangat luar biasa. Kan, tanpa henti memberikan sokongan, walaupun saya rasa kalau dalam perlawanan tu kita mengharapkan kemenangan, tetapi mungkin dengan kekalahan tu ada satu perkara yang akan melonjakkan semangat yang lain nanti. Belajar something daripada ini. Dan kalau kita tengok apa yang bestnya, penyokong tidak henti-henti memberikan sokongan. Luar biasa. Ini adalah ekor Harimau Malaya kan, ekor Harimau Malaya sejati yang datang kan, dan memberikan sokongan kepada Harimau Malaya menjadi pemain ke-12. Dan selepas ini banyak lagi, ada kelayakan Piala Dunia, Piala Asia yang kita bakal tempuhi. Diharapkan agar Harimau Malaya dapat memberikan yang terbaik dan layak untuk masuk ke Piala Dunia ini kali pertama. InsyaAllah. Okey. Alright, ni ada satu lagi pelancaran buku pula ni. Okey, ini buku yang akan dilancarkan merupakan himpunan tulisan Profesor Dr. Muhammad Kamil Ibrahim dan 25 orang rakan-rakan beliau. Ini perkataan kisah-kisah pertama kali beliau dalam hidup mereka lah. Jadi telah pun dilancarkan, mungkin kita boleh sama-sama saksikan. Jom kita tengok pelancaran buku Profesor Dr. Muhammad Kamil Ibrahim. Bertempat di Seksyen 9 Shah Alam, majlis pelancaran buku 2 kali pertama kali diadakan pada 8 Oktober lalu. Majlis yang dihadiri lebih 200 pengunjung itu mendapat sambutan yang di luar jangkaan oleh pengelaras dan penulis karya tersebut, Profesor Dr. Muhammad Kamil Ibrahim.
Uniknya, karya kali ini telah menghimpunkan 25 orang penulis yang terdiri daripada usahawan terkemuka, penceramah bebas, penulis blog, ikon penyiaran tempatan. Majlis yang dilancarkan oleh penceramah selebriti terkenal yang juga timbalan Mufti Negeri Pahang, Ustaz Datuk Badli Shah, antara satu faktor utama majlis pelancaran 2 kali pertama kali ini mendapat sambutan. Profesor Dr. Muhammad Kamil Ibrahim, 59 tahun, menghimpunkan 25 penulis dari pelbagai latar belakang dan ada di antaranya pertama kali menulis. Kita ajak orang buat kebaikan dengan cara penulisan. Saya kata tak pandai menulis tak apa, biar saya ajar. Jadi itulah terkumpulnya 25 orang penulis. Ada yang tak pernah terfikir nak menulis. Tapi bila saya ajak, saya kata kita masing-masing ada cerita yang boleh dikongsi bersama dengan masyarakat. Dan akhirnya dia jadi satu hasil yang luar biasa. Apa yang menarik, Ahmad Nur Sulaiman merupakan personaliti yang sinonim dengan program-program dakwah, juga menjadi salah seorang penulis. 2 kali pertama kali menghidangkan satu menu yang sangat unik. Kisah daripada 25 penulis yang pelbagai latar, pelbagai kerjaya, tetapi mereka ini berpijak di bumi yang sama, iaitu di Mekah dan Madinah, dan mereka merakamkan pengalaman mereka yang sangat berbeza. Buku ini adalah salah satu daripada catatan peribadi setiap daripada penulis itu sendiri dan dapat dikongsikan kepada para pembaca dengan satu semangat dan menjadi inspirasi kepada mereka yang akan membacanya, insya-Allah. Pengunjung tidak melepaskan peluang untuk bersua bersama penulis-penulis yang selama ini menjadi inspirasi dalam kehidupan, kerjaya dan pelancongan. Nur Ahmad Omar, 48 tahun, merasa teruja apabila melihat promosi buku terbabit di media sosial. Saya harap semua ini pengalaman ni menjadikan kita panduan di mana kita percaya dalam apa yang kita hajat atau apa yang kita inginkan tu Allah lebih mengetahui. Berkena dengan dia punya ni, dia maha mengetahui. Jadi memang setiap orang dia ada pengalaman tersendiri. Muhammad Nur Adib Ahmad Nur, 29 tahun, merasakan naskah kali ini lebih dekat dengan dirinya kerana menganggap sebagai sebuah diari individu. Saya rasa kita perlu membaca 2 kali pertama kali ini sebab masing-masing ada diary kehidupan masing-masing. Dan kita, kalau kita tengok penceritaan dalam 2 kali pertama kali ini, dia sama macam penceritaan tentang kisah hidup kita seharian. Dia tak berat dan sangat mudah. Jadi diharapkan naskah 2 kali pertama kali ini memberi inspirasi dan impak yang besar kepada hati pembacanya serta meningkatkan keinginan untuk menjadi tetamu Allah kelak. Baik, kembali semula dalam Malaysia. Hari ini kita nak kongsikan seterusnya berkenaan dengan cuaca. Oh, wow. Kalau perasan pagi tadi, on the way pergi kerja, cuaca memang tak ada hujan, tak ada apa, tapi berkabus. Berkabus, Dia bukan berkabus tau dia sebenarnya. berkabus je. Dia kabur. Betul, kenapa? Kan? Oh, kabur kan? Sebab apa? Sebab jerebu. Jerebu kalau kita saksikan antara... kawasan mana kuning? Ni indeks udara, antara yang teruk adalah di Kelang. Di Kelang, di Manjung, Perak. Sini, adik. Sini, Dek. Okey, mana, Dek? Mana, Kak? Tu. 155. 155 antara yang teruk di Kelang. Seterusnya, yang ini. Macam mana nak tekan tu? Tu. Dekat Petaling Jaya pun sama juga. Pun sama juga. Udara tidak sihat berada di tahap unhealthy. Bila udara melebihi indeks udara itu 101 hingga ke 200, itu adalah tahap tidak sihat. Betul. Itu antara kawasan-kawasan yang agak terkesan lah. Terkesan. Yang terkesan dengan jerebu yang berlaku sekarang. Yep. Baik, kita nak teruskan perkongsian kita. Ini berkenaan dengan apa yang berlaku sekarang, konflik Palestin dan juga di Israel. Yep. Tapi kerajaan Malaysia turut menggesalah bagaimana perlunya ada sokongan yang padu diberikan daripada seluruh dunia. Jadi Malaysia mengambil keputusan untuk
mengambil kira untuk menyokong untuk gencatan senjata di Gaza dan juga buka koridor kemanusiaan di Rafah. Itu antara update terkini dan saya nak bagi tahu juga sebenarnya kita ada satu tabung kemanusiaan Palestin Media Prima di mana anda boleh membuat sumbangan derma untuk tabung kemanusiaan Palestin Media Prima di akaun semasa Maybank 5642 7651 0331. Semoga dengan sumbangan anda dapatlah ribuan rakyat Palestin meneruskan hidup dengan bantuan keperluan asas yang dapat kita berikan seperti makanan, perubatan untuk berhadapan dengan saat genting ni. Apalah yang kita dapat bantu mereka selain daripada memberikan sumbangan dan doa. Kita tak dapat nak pergi ke sana. Kita tak dapat nak membantu mereka di sana, bantu untuk menyelamatkan mereka, tapi dengan doa, mungkin dengan doa kita dan sumbangan yang kita berikan dapat mengurangkan sedikit beban mereka. Itu sebenarnya memberikan satu semangat yang cukup luar biasa buat mereka. Bila kita solidariti yang kita berikan kepada mereka itu, bila nampaknya kibaran bendera mereka semuanya, mereka cukup menyentuh hati mereka sendiri. Dan keep update dekat social media untuk memberikan perkembangan terkini apa yang berlaku kepada saudara kita di Palestin. Okey. Kalau tadi kita berbicara berkenaan dengan penyalahgunaan unsur dadah dalam vape, esok kita nak bincang penyalahgunaan apa? Penyalahgunaan perhentian bas. Apa yang disalahguna perhentian bas tu? Itulah apa antaranya? Ya, nak tahu apa antaranya? Jangan lupa tengok esok 9.30 pagi macam biasa Malaysia hari ini. Saya Aziz Husni. Saya Faria On. Jumpa lagi. Jaga mata, jaga hati. Wah. Jaga mata. Pandangan pijak.